Rasuah merupakan isu global yang telah menjejaskan banyak negara di seluruh dunia, termasuk Malaysia. Malaysia telah dibelenggu dengan pelbagai bentuk rasuah, bermula daripada rasuah politik sehinggalah kepada penipuan korporat dan rasuah. Amalan rasuah ini telah memberi kesan yang teruk kepada pembangunan dan kemajuan negara, menghalang pertumbuhan ekonomi dan kestabilan sosial. Islam sebagai agama utama di Malaysia amat menitikkan kejujuran, integriti dan keadilan dalam semua aspek kehidupan, termasuklah tadbir urus dan juga pentadbiran awam. Memahami gejala rasuah di Malaysia melalui perspektif Islam adalah penting dalam menangani isu ini dan menggalakkan ketulusan dan accountability dalam tadbir urus. Salah satu gejala rasuah yang ketara di Malaysia ialah berleluasanya rasuah dan nepotisme dalam perolehan awam dan kontrak kerajaan. Amalan rasuah ini sering menyebabkan harga melambung tinggi dan kualiti barang dan perkhidmatan yang tidak memuaskan disediakan oleh kerajaan, mengakibatkan perbelanjaan dana awam membazir. Rasuah juga mengakibatkan kekurangan ketulusan dan accountability dalam tadbir urus, menjadikannya mencabar untuk mengenal pasti dan menangani isu rasuah. Islam mengajar bahawa keadilan dan kejujuran adalah penting dalam semua aspek kehidupan, dan ini juga termasuk tadbir urus dan pentadbiran awam. Agama itu menekankan kepentingan accountability dan ketulusan dalam penggunaan dana dan sumber awam. Mereka yang diamanahkan dengan sumber ini juga diharapkan menggunakannya untuk kepentingan masyarakat. Islam juga menggalakkan penubuhan institusi yang adil dan saksama yang menjamin perlindungan hak semua anggota masyarakat. Kesimpulannya, memahami gejala rasuah di Malaysia melalui perspektif Islam adalah penting dalam menangani isu ini dan menggalakkan ketulusan dan accountability dalam tadbir urus. Prinsip keadilan, kejujuran dan accountability Islam boleh menyediakan rangka kerja untuk memerangi rasuah dan menggalakkan tadbir urus yang baik di Malaysia. Adalah penting untuk berusaha ke arah penubuhan institusi yang adil dan saksama yang memastikan perlindungan hak semua anggota masyarakat dan yang menggalakkan nilai kejujuran dan integriti dalam semua aspek kehidupan. Hai dan Assalamualaikum. Baiklah, hari ini saya akan menjelaskan berkaitan dengan gejala rasuah di Malaysia. Baiklah, gejala rasuah yang semakin hari semakin menjadi kebiasaan di negara kita amat membimbangkan. Seperti yang kita sedia maklum, gejala tersebut merupakan jalan pintas atau cara mudah bagi seseorang untuk mendapatkan sesuatu secara tidak sah. Banyak faktor yang menyumbang kepada berlakunya rasuah di negara kita. Lebih teruk lagi, apabila mereka yang mempunyai pangkat serta nama menggunakan laluan ini untuk mendapatkan kepuasan diri sendiri. Namun bagaimanapun, peratusan gejala rasuah yang paling tinggi dalam negara kita berlaku dalam kalangan pejabat awam. Isu rasuah dan kelemahan integriti membabitkan perkhidmatan awam di Malaysia merupakan aspek yang penting yang perlu diambil perhatian. Memandangkan tahap rasuah yang dianggap serius dalam banyak kajian dan laporan. Amalan rasuah di dalam pentadbiran kerajaan mampu menyebabkan kegagalan dalam sistem penyampaian dan pelumpuhan fungsi perjalanan sesuatu organisasi. Manakala ini meneliti kajian-kajian terdahulu berkaitan integriti dan rasuah melibatkan pejabat awam, khususnya aspek yang mencukupi oleh kajian-kajian tersebut. Ini adalah bagi mengenal pasti tahap risiko cadangan rasuah. Maafkan saya, mengenal pasti tahap risiko rasuah yang membabitkan pentadbiran awam, faktor-faktor kepada pelakuan rasuah serta cadangan bagi menangani isu ini. Kajian bagi rasuah ini menggunakan kaedah kepustakaan, iaitu mengumpul dan meneliti kajian-kajian lepas yang berkaitan. Hasil dari sorotan literatur ini menunjukkan kajian-kajian berkenaan mendapati persepsi umum terhadap masalah tersebut adalah serius. Manakala sektor yang mempunyai kecenderungan tinggi yang melakukan rasuah adalah sektor penguatkuasaan undang-undang dan perolehan. Kemudian kewujudan peluang dan kesempatan bagi pejabat awam, khususnya iklim etika yang rendah dalam organisasi seperti kelemahan dalam menguruskan serta uh,
kelemahan penguatkuasaan undang-undang membuka risiko rasuah. Oleh yang demikian, pendidikan dan penghayatan nilai etika kerja yang baik, penguatkuasaan undang-undang ada antara lain adalah penting bagi memastikan tahap integriti yang tinggi dalam kalangan kaki tangan awam bagi mengurangkan risiko rasuah dalam pentadbiran awam yang seterusnya berbalik semula kepada resmi bahawa di dalam Islam sendiri kita semua mengetahui bahawa amalan rasuah adalah satu perkara yang berdosa dan dimurkai. Malah pemberi dan penerima rasuah adalah antara golongan yang mungkin dilaknat oleh Allah SWT dan Rasulullah. Oleh hal yang demikian, marilah kita bersama berganding bahu memutuskan rangkaian gejala rasuah ini seterusnya dalam menyelamatkan generasi yang akan datang. Ini kerana guru kencing berdiri, murid kencing berlari yang kemudiannya membentuk generasi yang bebas daripada gejala rasuah. Punca gejala rasuah berleluasa di Malaysia. Punca gejala rasuah adalah kerana individu yang lemah dan hanya mementingkan diri sendiri. Apabila faktor dalaman yang menyebabkan seseorang melakukan rasuah adalah kerana wujudnya peluang, kelemahan peribadi dan tidak berintegriti dalam kehidupan. Punca lain ada disebabkan gaji rendah, tekanan kewangan, tekanan kerja serta dasar negara tidak efektif. Kos kehidupan yang sangat tinggi menjadi punca juga. Tahap integriti seorang yang rendah, kekurangan pendidikan dalam Islam dan pengajaran moral menyebabkan seseorang tidak mampu membuat pertimbangan untuk membezakan baik dan buruk sesuatu perkara. Punca seterusnya adalah masalah ketelusan sistem kerajaan pentadbiran. Masyarakat menganggap masalah rasuah ini sudah bermaharajalela kerana kerajaan tidak memiliki satu sistem yang telus dari aspek pemberian tender, kontrak dan projek yang memerlukan pekerja yang banyak dan mengambil kesempatan dari kelemahan ini untuk mengaut keuntungan dengan memberikan rasuah. Ketiadaan sistem pemantauan yang berkesan menyebabkan ramai pekerja awam yang terangsang untuk melakukan jenayah rasuah. Wabak rasuah ini menular dalam masyarakat dan dianggap asam garam kehidupan dan kebiasaan dalam sistem kerajaan. Penguatkuasaan undang-undang yang lemah dalam sistem kerajaan juga turut menyumbang penularan yang tinggi. Tindakan mahkamah menjatuhkan hukuman ringan kepada pesalah-pesalah rasuah berbanding dengan jumlah rasuah yang diambil oleh penerima rasuah telah menimbulkan pandangan negatif terhadap keupayaan sistem kehakiman negara bagi menangani isu rasuah. Hukuman ringan rasuah dikatakan menjadi motivasi kepada pihak tertentu untuk mengambil risiko melakukan rasuah kerana sedar mereka masih mampu menikmati hasil rasuah yang diambil setelah keluar daripada penjara. Terdapat juga anggapan dari pihak tertentu yang si pengambil rasuah tidak dibawa ke muka pengadilan. Hal ini banyak mengikis kepercayaan dan keyakinan masyarakat kepada sistem perundangan negara, kekurangan ketegasan sistem kehakiman yang menjatuhkan hukuman yang setimpal dan kesalahan rasuah adalah penyumbang utama kegiatan rasuah semakin berleluasa. Sifat tamak dan tidak pernah rasa bersyukur juga keinginan yang melebihi dari kemampuan menjerumus seseorang kepada rasuah. Kelemahan ini yang menjadikan punca seseorang terlibat daripada rasuah. Sikap yang ingin menunjuk-nunjuk kemewahan dan kebendaan yang ada. Dari kehidupan yang sosial dan budaya kita pun banyak mengamalkan pemberian hadiah dalam bentuk wang dan benda dalam apa saja upacara perayaan seperti hari jadi, perkahwinan dan sebagainya. Itu pun dianggap hari yang baik untuk si perasuah merasuah dengan hadiah-hadiah yang tidak diminta dan disogok tanpa disedari. Nama saya Luqman Hakimi Mazlan, lawan matrik 2223345 akan menceritakan keburukan gejala rasuah di Malaysia. Menurut Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia (SPRM), negara yang mempunyai indeks rasuah yang rendah mempunyai hubungan positif antara rasuah dan pertumbuhan ekonomi. Manakala bagi negara yang mempunyai indeks rasuah yang tinggi, rasuah memberi kesan negatif kepada pertumbuhan ekonomi. Walau bagaimanapun, secara teknikalnya, dengan kewujudan rasuah, pekerjaan akan jadi tidak produktif sekaligus memberi sumbangan kepada kemerosotan ekonomi.
Begitu juga penyeluruhan akan banyak berlaku dengan rasuah dan turut menyumbang kepada ketidakstabilan ekonomi. Perbincangan mengenai rasuah adalah penting kerana kegiatan rasuah akan menumpukan fungsi perjalanan sesuatu organisasi. Dengan adanya kegiatan rasuah, tiada sesiapa akan dapat menganggap tindakan seseorang atau hasil daripada sesuatu rancangan untuk masa depan. Kemajuan sebuah negara bergantung kepada cerdik pandai dan profesional yang ada. Kegiatan rasuah hanya akan mengakis kepercayaan orang-orang terhadap cerdik pandai negara kita. Walaupun rasuah mungkin datang seperti cedera yang mudah untuk mencapai matlamat tertentu, ia boleh membawa beberapa akibat negatif. Berikut adalah beberapa keburukan rasuah, antaranya ialah menggugat kedaulatan undang-undang, menyebabkan rasuah berleluasa, mencacatkan keputusan, berlaku ketidakadilan dan memberi kesan terhadap undang-undang negara. Rasuah menjejaskan kedaulatan undang-undang dengan membenarkan orang ramai meminta prosedur dan peraturan undang-undang yang memihak kepada kepentingan pribadi. Ini boleh membawa kepada pecahnya kepercayaan terhadap institusi dan keyakinan orang ramai terhadap sistem keadilan. Apabila individu atau organisasi boleh menggunakan rasuah untuk meminta prosedur dan peraturan undang-undang, ia mewujudkan rasa tidak adil dan ketidakadilan di kalangan mereka yang tidak mempunyai sumber atau hubungan yang sama. Ini boleh membawa kepada pecah amanah dalam sistem keadilan dan persepsi bahawa undang-undang hanya terpakai kepada mereka yang tidak mampu membayar jalan keluar dari masalah. Dalam jangka masa yang panjang, ini boleh membawa akibat yang serius terhadap kestabilan dan kesahihan masyarakat demokratik. Selain itu, rasuah adalah salah satu pemacu utama rasuah. Kerana ia mewujudkan budaya di mana individu dan organisasi mengutamakan kepentingan mereka sendiri daripada kepentingan masyarakat serta secara keseluruhan. Apabila orang sanggup membayar rasuah untuk mendapatkan kelebihan yang tidak adil atau meminta peraturan, ini boleh membawa kepada pelbagai bentuk rasuah lain seperti penyelewengan, penipuan dan penyalahgunaan kuasa. Selain menyalahi undang-undang, rasuah boleh membawa kesan negatif yang serius terhadap pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial dan kestabilan politik. Oleh itu, adalah penting untuk mengambil langkah-langkah untuk mencegah dan memerangi rasuah di semua peringkat masyarakat. Tambah pula, menurut SPRM, kita perlu menidakkan tanggapan serong para pelabur bahawa perniagaan dan rasuah berjalan seiring. Hal ini sangat mustahak kerana apabila mewujud tanggapan negatif seperti ini, maka ia akan menjadi petanda kepada ciri ekonomi serta amalan perniagaan dalam sebuah negara yang sedang membangun dengan urus tabiat yang lihat tidak secacar dengan amalan yang baik. Sebenarnya, rasuah boleh membatalkan pembuatan keputusan dengan mewujudkan bersebelah terhadap kepentingan pemberi rasuah dan bukannya pilihan yang terbaik untuk masyarakat atau organisasi apabila pembuat keputusan dipengaruhi oleh rasuah. Mereka mungkin lebih cenderung untuk membuat keputusan yang tidak berdasarkan merit tetapi lebih kepada kepentingan pribadi atau kepentingan mereka yang telah membayar rasuah. Ini boleh mengakibatkan keputusan yang tidak sesuai dalam kepentingan masyarakat dan boleh membawa kepada pelbagai akibat negatif termasuk ketidaksikapan ekonomi, ketidaksamaan sosial dan kestabilan politik. Selain itu, apabila rasuah berleluasa, ia boleh mewujudkan budaya di mana pembuat keputusan mengharapkan untuk menerima rasuah sebagai satu perkara. Seterusnya, menghakis kesahihan proses untuk membuat keputusan. Disebabkan itu, rasuah memberikan kelebihan yang tidak ada kepada mereka yang sanggup dan mampu membayar rasuah. Disebabkan merugikan mereka yang tidak mampu berbuat demikian. Ini boleh menyebabkan kekurangan peluang yang sama dan mengekalkan ketidaksamaan sosial dan ekonomi. Apabila rasuah digunakan untuk mendapatkan akses kepada pekerjaan, kontrak atau sumber lain, ia boleh mengakibatkan situasi di mana mereka yang paling layak atau tidak layak tidak diberi peluang yang adil. Sambil itu, apabila rasuah berluasa dalam masyarakat, ia boleh mewujudkan budaya bebas daripada hukuman di mana mereka mempunyai wang dan kuasa terbanyak dapat bertindak tanpa hukuman, memburukkan lagi ketidaksamaan dan menggugurkan status quo. Secara keseluruhannya, rasuah boleh membawa kesan negatif yang serius terhadap keadilan sosial dan ekonomi dan boleh menjejaskan prinsip keadilan dan peluang sama rata. Secara keseluruhannya, rasuah menjejaskan prinsip keadilan, ketulusan dan accountability dan boleh membawa kesan negatif yang serius kepada individu, organisasi dan masyarakat secara keseluruhan. Assalamualaikum, saya Nur Akif Daniel bin Nur Hassan Bakti dengan nombor matriks 222333131. Pada hari ini saya akan menerangkan mengenai kesan-kesan gejala rasuah terhadap bangsa dan negara. Sejak negara kita menikmati arus kemodenan, tapak bumi yang bertuah dan menjadi kebanggaan rakyat Malaysia ini tidak lagi aman untuk didiami. Hal ini wujud akibat daripada isu gejala rasuah yang semakin berleluasa di dalam negara ini. Justifikasinya
Isu gejala rasuah ini bukan sahaja menjejaskan imej negara, malahan juga meningkatkan bilangan jenayah dalam negara ini dan juga telah menjadi topik yang hangat untuk dibincangkan dari kedai kopi hinggalah juga ke pihak parlimen. Benarlah kata pepatah, kalau tidak ada angin, manakah pokoknya bergoyang. Sebenarnya sikap zaman manusia moden yang materialistik dan pentingkan diri ini juga merupakan faktor berlakunya masalah ini. Persoalannya, apakah kesan gejala rasuah ini terhadap bangsa dan juga negara? Sesungguhnya semua pihak haruslah bertanggungjawab untuk menangani masalah gejala rasuah yang semakin berjadi-jadi ini. Antara kesan gejala rasuah terhadap masyarakat ialah memerukkan lagi taraf kemiskinan sesuatu masyarakat. Hal ini demikian kerana rasuah yang menular bak kanser itu sekelip mata menjejaskan kualiti kehidupan rakyat biasa. Oleh hal yang demikian, rakyat jelata terutama golongan miskin akan merana dek harga barang keperluan menjangkaui kemampuan masing-masing untuk membelinya. Justru itu, kos kehidupan harian akan menjulang naik seperti kos membeli roti, makanan lainnya hanya kerana gejala rasuah telah menjadi sebahagian kos membuat perniagaan terbabit berlaku. Peningkatan kadar jenayah dalam kalangan masyarakat setempat juga merupakan salah satu daripada kesan negatif gejala rasuah terhadap masyarakat di negara ini. Hal ini disebabkan oleh perebutan kuasa oleh pihak rakus dalam percubaan menguasai sesuatu perniagaan yang berlaku dalam aktiviti rasuah ini. Kajian sudah membuktikan bahawa kes rasuah mendorong kepada peningkatan dalam kejadian jenayah yang berlaku di negara tersebut. Lama kelamaan, pergaduhan sesama golongan serti dengannya berlaku sehingga membawa kes pembunuhan dan kejadian ngeri akan meningkat di dalam negeri tersebut. Natijahnya, amalan rasuah dapat mendorong ke pelbagai kejadian jenayah secara tidak langsung menjadi wabak. Selain itu, gejala rasuah telah menjauhkan jurang perbezaan di antara golongan miskin dan juga golongan yang kaya. Lazimnya golongan yang kaya mempunyai sumber kewangan yang banyak untuk mempengaruhi keputusan-keputusan yang dibuat oleh pegawai kerajaan, lalu membolehkan mereka memperoleh lebih banyak peluang yang ditawarkan oleh kerajaan walaupun kadang-kadang mereka tidak berhak mendapatkannya. Hal ini demikian kerana rasuah kepada mereka merupakan satu jabatan untuk mengawet lebih banyak keistimewaan dan menambahkan kekayaan. Justru itu, keadaan ini akan menimbulkan ketidakadilan sosial yang akhirnya akan menjejaskan integrasi nasional. Persoalannya, apa pula kesan negatif gejala rasuah terhadap suatu negara? Oleh itu, terdapat beberapa kesan negatif gejala rasuah tersebut yang akan saya huraikan di baris dan perenggan yang berikutnya. Antara kesan negatif gejala rasuah terhadap suatu negara ialah imej negara akan tercemar dan juga dipandang hina oleh negara luar. Hal ini demikian kerana kejadian makan suap yang keterlaluan akan memberikan gambaran semua aktiviti yang berlaku di dalam negara ini mestilah berdasarkan sumber wang yang tertentu. Sememangnya kejadian rasuah di negara ini tidak begitu luas, tetapi tindakan oleh sebilangan kecil rakyat di negara ini telah membuktikan bahawa rasuah itu wujud di Malaysia. Walaupun gejala rasuah ini sekecil hama pun tetap mampu menjatuhkan maruah negara kepada masyarakat di luar sana. Minhaj yang seterusnya ialah gejala rasuah juga boleh menjejaskan perkembangan pertumbuhan ekonomi dalam sekelip mata. Sebagai contoh, kos untuk melakukan projek pembangunan seperti sekolah, jalan raya dan sebagainya akan menjadi lebih mahal kerana kos rasuah terpaksa diambil kira dalam proses pelaksanaan projek sedemikian itu. Hal ini juga telah menyebabkan kerajaan terpaksa membatalkan atau menunda projek tertentu kerana kekurangan sumber kewangan untuk membiayai projek tersebut. Oleh itu, sebarang kejadian rasuah juga boleh membawa perkembangan pertumbuhan ekonomi negara menjadi tidak stabil lalu menuju ke arah kemelesetan ekonomi pula. Lantaran kesan negatif yang seterusnya ialah rasuah yang berpunca daripada politik secara tidak langsung mengurangkan keyakinan pelabur-pelabur sama ada dalam negara maupun luar negara untuk membuat sebarang pelaburan di dalam negara kita. Hal ini demikian kerana sistem pentadbiran yang menjadi kucak-kacir menyebabkan peraturan dan percaturan undang-undang pelaburan tidak dilaksanakan dengan cekap dan juga bersih. Oleh itu, kekurangan pelaburan asing di dalam negara kita akan menjejaskan ekonomi negara sekaligus menyebabkan ekonomi negara tidak stabil. Peratus pengangguran dalam negara akan meningkat apabila pelabur-pelabur berhenti melabur. Oleh hal yang demikian,
Rakyat ini tidak lagi dapat hidup dalam keadaan yang baik, aman dan tenteram apabila ekonomi negara menurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Kisna binti Bina Adam, Kad Matrik 2223301 dari Fakulti Pengurusan akan membentangkan kepentingan keutuhan bangsa dan negara. Di negara Malaysia yang berbilang kaum ini, keutuhan bangsa dan negara amatlah penting untuk kita saling hidup dalam keadaan yang harmoni. Sikap toleransi yang tinggi juga harus diamalkan oleh seluruh rakyat Malaysia tak kira kaum dan bangsa. Pentingnya keutuhan bangsa dan negara kerana ia mencerminkan keharmonian rakyat dan kredibiliti pemimpin di mata seluruh dunia. Selain itu, negara dan bangsa yang utuh dapat menarik penduduk negara lain untuk melancong, melabur atau membina hubungan diplomatik yang baik dengan Malaysia. Poin pertama adalah berdasarkan Perdana Menteri Malaysia yang ke-8 iaitu Tan Sri Widi Yassin menekankan bahawa keharmonian nukleasi merupakan asas bagi pembentukan sesebuah negara yang utuh yang merangkumi berbilang kaum bagi langkah negara untuk terus maju dan gemilang. Tanpa kesepahaman semua bangsa, Malaysia tidak dapat bergerak maju dan gemilang. Rentetan itu beliau juga menyatakan bahawa sejak zaman pemerintahan Perdana Menteri yang pertama, iaitu almarhum Tunku Abdul Rahman Putra, pihak kerajaan tidak pernah mengetepikan hak rakyat tidak kira bangsa di negara ini. Selain itu, ketika seluruh negara dilanda pandemik yang amat teruk, iaitu pandemik COVID-19, pada 2019 mengemparkan dunia dan menyebabkan ekonomi terjejas, banyak kematian dan kacau bilau. Bagi negara Malaysia, timbullah hashtag di media sosial seperti di Twitter, Instagram dan TikTok, hashtag kita jaga kita dan bendera putih bagi keluarga dan rakyat terjejas oleh pandemik tersebut. Disebabkan COVID-19, rakyat saling bantu-membantu antara satu sama lain tanpa mengira bangsa dan kaum, langsung mengutuhkan keharmonian di antara kita. Ia menunjukkan rakyat Malaysia berbilang kaum mampu bekerjasama dan menjaga satu sama lain. Perdana Menteri yang ke-9 iaitu Datuk Seri Ismail Sabri mengemukakan satu konsep iaitu keluarga Malaysia yang saling harmoni dan sedia membantu antara satu sama lain. Pembentukan keluarga Malaysia juga bertujuan untuk menyatukan rakyat Malaysia yang berbilang kaum, agama dan bangsa untuk saling membantu antara satu sama lain, berkasih sayang serta menghormati antara satu sama lain. Poin yang ketiga iaitu keutuhan bangsa dan negara dapat diperoleh jika bangsa dan negara dapat bersatu untuk membentuk sebuah negara yang utuh dan harmoni. Persoalan rasuah merupakan gejala yang amat susah untuk dibendung dan dapat memusnahkan negara dan bangsa dengan sekelip mata. Rasuah juga dibongkarkan dalam kalangan ahli politik seperti skandal 1MDB mengemparkan Malaysia yang melibatkan Perdana Menteri ketika itu iaitu Datuk Seri Najib Tun Razak. Penyelewengan dana 1MDB yang bernilai 2.8 bilion oleh Datuk Seri Najib Tun Razak dari 2011 hingga 2014. Hal ini terbongkar apabila Datuk Seri Najib kalah ketika pilihan raya 2018. Datuk Seri Najib juga disabitkan kesalahan pecah amanah dan penyalahgunaan kuasa. Berita ini bukan sahaja menggemparkan Malaysia. Seluruh dunia kini memandang rendah kepada Malaysia kerana kes Perdana Menteri Malaysia sendiri disabitkan kes berkenaan rasuah. Rentetan itu ia menjejaskan nama baik Malaysia dan juga mencerminkan bahawa Malaysia bukanlah negara yang utuh kerana pimpinnya gagal bersikap profesional. Perkara ini telah menjejaskan ekonomi negara dan juga hubungan diplomatik antara negara-negara yang lain. Pelabur juga banyak menarik diri kerana beranggap Malaysia tidak boleh dipercayai. Oleh itu, amatlah penting untuk kita semua mengelak diri daripada terjebak dengan gejala rasuah kerana ia membinasakan diri, bangsa dan negara. Keutuhan bangsa dan negara amat penting bagi memajukan negara. Jika rakyat dan pemimpin sendiri tidak boleh bersikap amanah dan bertanggungjawab, maka negara kita tidak boleh bergerak maju seperti Korea Selatan, Jepun dan juga Amerika Syarikat. Kita juga haruslah beringat bahawa rasuah salah di sisi agama kerana berlakunya pecah amanah di situ. Bagi membentuk negara dan bangsa yang lebih utuh, kita perlu mengamalkan nilai-nilai murni dan sentiasa bertanggungjawab atas segala perbuatan kita sendiri. Kesimpulannya, perbuatan rasuah adalah suatu perbuatan yang ternyata salah dan batil. Jika dilihat dari sudut maknanya sendiri, sudah cukup untuk menggambarkan ia merupakan suatu perbuatan yang salah. Jenayah rasuah telah wujud sejak zaman Rasulullah SAW lagi sehingga hari ini. Namun demikian, bukan bererti rasuah tidak dapat diatasi oleh masyarakat. Hukum pengharaman telah jelas di dalam Al-Quran dan Al-Sunnah. Ejen pencegahan telah ditubuhkan dan undang-undang yang tegas telah pun dikuatkuasakan. Namun untuk menghapuskan amalan rasuah sama sekali bukanlah suatu yang mudah untuk dilakukan. Justru itu, budaya katakan tidak kepada rasuah haruslah dilaksanakan dalam masyarakat. Sehubungan itu,
Peranan setiap individu dan ibu bapa dilihat suatu yang amat berkesan dalam mewujudkan budaya menolak rasuah dalam kehidupan masyarakat.